Ya, baik, kita bersama dengan Isparini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Atul dan Intan pada pagi ini? Alhamdulillah, kami sehat pada pagi ni. Bagaimana dengan Isparini? Alhamdulillah, saya juga dan rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Jadi Isparini, bagaimana Isparini mencari rehat yang berkualiti dalam rutin harian Isparini? Silakan. Baik, seperti Atul kongsikan dan juga Intan kongsikan. Kalau saya sendiri, saya suka tidur. Tidur ya? Jadi Tutup biasanya semua telefon, dah melihat TV, yang penting tidur. jadi biasanya ni Isparini kalau tiduran ni mendapatkan berapa jam tu kalau akan mendapatkan tidur yang berkualiti ni? Selalunya kalau saya sendiri dalam 8 jam insya-Allah. Wah. Okey, itu yang kalau tidur malam kalau tadikan berehat waktu siang mungkin tidurnya berapa jam ni? Kalau 8 jam jua kita tu buat tu kerja ke tadi. Kalau yang simple lah, yang penting dalam 15 minit, 10 minit, 15 cukup lah insya-Allah. Ya, kita mendapatkan nantilah power nap lah. Betul. Mendapatkan rehat ya. Baik, itu sangat menarik sebetulnya. Memanglah mungkin ada yang memilih penjual tidur yang secukupnya ya. Tapi itulah alhamdulillah. Jadi kita serahkan kepada Isparini untuk berkongsi apakah antara bahas masa dan juga bahan rakaman dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Atul dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Ingin dikongsikan keadaan cuaca pada pagi ini alhamdulillah cukup mengizinkan. Jadi semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Belait Auda, saya kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, di mana pada hari ini diadakan program gotong royong anjuran Persatuan Ibu Bapa Guru iaitu PIBG Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah Lumut dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Lumut 2, di mana program gotong royong tersebut insya-Allah akan diadakan bermula pada jam 2 petang nanti di alamat nombor 14 Simpang 131 Kampung Sungai Tali, Lumut 2. Seterusnya ada pada hari ini diadakan pemotongan sementara bekalan elektrik yang bermula dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan talian kawat atas volten rendah dan kawasan yang terlibat ialah Jalan Utama Kampung Sungai Lalit, Simpang 766 dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum ya mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 3 petang. Itu dia ada beberapa info semasa dan satu maklumat. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Hari Muzium Antarabangsa disambut pada 18 Mei setiap tahun berdasarkan resolusi persidangan Majlis Muzium Antarabangsa ICOM sejak 1977. Antara objektif sambutan ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk mengenali muzium secara lebih dekat selain memahami fungsi dan peranan institusi muzium. Tema Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini ialah pendidikan dan penyelidikan. Tema ini sangat berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa lawatan ke mana-mana muzium yang dikunjungi. Tidak kiralah mereka yang dari ahli sains, pakar-pakar penyelidikan, pelajar-pelajar maupun masyarakat. Di daerah Belait terdapat beberapa muzium yang masih lagi dikekalkan. Di antaranya Muzium Daerah Belait, Herbarium Negara, Pusat Diversity Hutan Tropika dan Seria Energy Lab. Setiap muzium ini mempunyai koleksi dan fungsinya tersendiri.
Bercakap mengenai dengan tema Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, iaitu pendidikan dan penyelidikan. Ianya sangat berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti muzium yang pernah diadakan sebelum ini. Muzium Daerah Blyth ialah bekas kediaman rasmi penolong residen British dan kemudian pegawai daerah Blyth di antara tahun 1938 hingga 1990. Bertujuan untuk melindungi serta memelihara warisan daerah Blyth, bermatlamatkan pendidikan juga dihasrat mampu merangsang minat dan rasa cinta warisan negara. Bangunan muzium yang dibina pada tahun 1938 berjaya menarik perhatian orang ramai yang berhasrat meneroka sejarah daerah Blyth dan mendalami permainan tradisional yang dipamerkan. Jika dilihat pada tema tahun ini, konsep pendidikan itu sangat sesuai bagi pengunjung yang datang ke Muzium Daerah Blyth. Terdapat 4 galeri kekal dan 1 galeri sementara dalam Muzium Daerah Blyth. Galeri-galeri kekal ialah Galeri Warisan Budaya, Galeri Sejarah Daerah Blyth, Galeri Sejarah Industri Minyak dan Gas, dan Galeri Warisan Alam Semula Jadi. Galeri-galeri ini banyak mendedahkan akan sejarah-sejarah yang penting yang berlaku di daerah Blyth, dan pastinya semasa melakukan eksplorasi di galeri tersebut akan memberikan pengetahuan yang sebelum ini tidak pernah mengetahuinya. Memahami sejarah itu pasti mendidik kita untuk lebih menghargai akan peninggalan khazanah dari nenek moyang kita ni. Bercakap mengenai tema Hari Muzium Antarabangsa yang kedua ialah penyelidikan. Tempat yang paling sesuai dalam membuat penyelidikan dan kajian ini ialah di bangunan Herbarium Negara Sungai Liang. Sejarah ringkas penubuhan Herbarium Negara ianya juga dikenali dengan nama akronim BRUN. Di dalam Indeks Herbarium telah ditubuhkan pada tahun 1935 sebagai Herbarium Perhutanan. Semasa awal penubuhannya, kebanyakannya koleksi hanya terhad kepada spesies kayu komersial sahaja. Bangunan kekal herbarium yang ada sekarang telah pun mula digunakan pada tahun 1998 dan telah dibuka rasmi pada 21 Mac 2000 dan sejak itu ianya dipanggil sebagai Herbarium Negara Brunei. Jadi apakah herbarium? Herbarium atau tumbuhanah ialah satu tempat khas di mana contoh-contoh atau spesimen tumbuhan disimpan setelah melalui proses pengeringan dan pengawetan. Antara peranan dan nilai herbarium adalah tempat pusat rujukan, sumber maklumat dan kesejahteraan manusia. Herbarium adalah satu pusat rujukan penting bagi pengenalan spesies tumbuhan kepada penyelidikan tumbuhan, penyelidikan pemeliharaan hutan, pengkaji alam semula jadi dan sebagainya. Kerana itulah, tempat ini sangat sesuai dengan tema yang berhubung kait dengan Hari Muzium Antarabangsa tahun 2024, iaitu penyelidikan. Fungsi herbarium ini diwujudkan adalah untuk membuat koleksi spesimen flora yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Penyediaan tumbuhanah yang diawet serta mengenal pasti tumbuh-tumbuhan bagi kemudahan rujukan serantau dan antarabangsa. Kita sebagai rakyat dan penduduk di negara ini harus berbangga kerana kita ni memiliki pelbagai jenis-jenis muzium yang telah dibangunkan. Ianya bukan sahaja sebagai pameran, tempat pendidikan dan penyelidikan atau koleksi-koleksi lama, malahan ianya merupakan sebuah khazanah yang sangat bernilai bagi negara. Kerana jika tiada yang lama, tiada yang baru. Dan kita sebagai masyarakat yang kaya dengan budaya, sama-samalah kita melestarikannya. Khazanah negara dipersada antara bangsa.